A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah-Nya pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama dalam alam maya ni bersiaran secara langsung dalam Google Meet dalam rangka untuk kita meneruskan program generasi Al-Quran Surah Taman Wijaya yang telah kita anjurkan ataupun telah kita laksanakan sejak daripada 13 Ogos yang lepas, di mana pada malam ni kita dah masuk siri yang ke-36 insya-Allah. Jadi saya mengadu-ngadukan kehadiran para peserta yang konsisten menyertai program ni, dan juga saya mengadu-ngadukan kehadiran tetamu undangan kita pada malam ni ataupun guru kita pada malam ni yang dah sedia join Google Meet ni daripada sejak pukul 9.20 lagi tadi, iaitu Ustaz Muhammad Faisal bin Abu Bakar yang dah ada bersama kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ni dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana malam-malam yang telah kita laksanakan program ni, tuan-tuan yang pernah ikuti tahu macam mana perjalanan dia. Tapi saya dapati malam ni ada beberapa tetamu kita ataupun peserta baru yang menyertai. Mungkin saya kena cerita sikit mengenai apa yang berlaku. Sebenarnya program ni kita laksanakan, tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 matlamat utama dan tujuan utama kita buat program ni. Iaitu yang pertama, tujuan dia adalah untuk kita memberi peluang kepada kita semua yang menyertai ini untuk membaca Al-Quran setiap hari, 2 muka surat Al-Quran setiap hari. Tetapi program yang kita buat ni adalah kita baca Al-Quran bersama dengan Ustaz, mengiringi bacaan Ustaz. Jadi memang kita tahu, kita yakin tuan-tuan dan puan-puan setiap hari baca Quran. Mungkin ada yang baca sampai 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk pun dah. Tetapi kita baca bersendirian. Jadi kita buat malam ni supaya kita program ni adalah tujuan untuk kita baca bersama-sama dengan Ustaz. Jadi kita ada Ustaz setiap malam dan kita akan baca ikut bacaan Ustaz, insya-Allah. Jadi kaedah bacaan tu kita buat selama ni, kita buat kaedah macam baca Yasin, ada khalifah dia. Jadi khalifah akan baca, kita akan ikut bersama. Tapi kalau Ustaz Muhammad Faisal nanti ada kaedah sendiri nak buat macam mana, terpulang. Jadi kami ikut saja Ustaz yang jadi khalifah. Jadi Ustaz beritahu macam mana nak buat, jadi kita ikut, insya-Allah. Jadi setiap malam kita akan baca 2 muka surat. Tu slot yang pertama. Jadi yang kedua, kita punya tujuan kita buat program ni adalah untuk sebagai tujuan untuk ilmu, tujuan untuk apa, perkongsian ilmu ataupun mendapatkan ilmu daripada Ustaz. Itu sebab itulah slot kedua dia adalah slot full 10 yang kita namakan slot full 10, iaitu kuliah 10 minutes yang dinamakan sebagai kuliah 10 minit. Tapi kita tak ada hak sebenarnya, 10 minit itu nama saja nak sebut. Tapi kalau Ustaz nak sampaikan terlebih, kita pun tak ada masalah. Kita sedia mendengar sebab kita pun dah malam, kita tahu dah tak ada apa dah urusan. Dan kita buat pada waktu ni kerana kita yakin pada waktu ni semua dah kembali dah rumah. Jadi senang, insya-Allah. Semua mengantuk dah kot. Sebab ada orang yang kata mengantuk. Jadi tapi sebenarnya dah selesai semua urusan, dah balik dah, tak ada dah di pasar raya sebab dah tutup semua. Jadi kita balik rumah, insya-Allah. Jadi bila kita buat program ni, kita bentar pada ketika ni, walau yang terkini pun, SOP yang terkini untuk masjid dan surau pun masih lagi tak boleh buat kuliah di masjid dan surau. Jadi alternatif dia, jadi kita boleh buat secara maya. Jadi kita boleh buat dalam program ni, jadi kita boleh bertemu di sini. Ini yang target yang kedua dia. Jadi slot yang kedua dia nanti
adalah kuliah 10 minit tu. Jadi Ustaz selesai saja baca Al-Quran, Ustaz kita minta Ustaz tu sambung terus saja memberikan kuliah tersebut. Okey. Tujuan yang ketiga dia adalah supaya kita oleh kerana kita tak dapat berkumpul dalam majlis-majlis, jadi tujuan kita adalah supaya kita dapat berinteraksi bersama orang lagi tetapi secara maya. Jadi dapat juga berjumpa lagi. Jadi secara maya walaupun tak boleh duduk tidak macam surau Taman Jayawijaya kami ni, lepas setiap waktu solat atau lepas sembahyang saja maghrib atau isya penuh dekat dapur dia tu. Tiap malam ada makanan. Jadi sekarang ni lah jadi sunyi dah, semua kami simpan kursi semua tak boleh, jadi peluang dia tak simpan tak ada. Jadi kita dapat ikut berinteraksi dalam secara maya cara macam ni. Jadi insya-Allah tu target ketiga kita. Jadi sehari untuk slot yang ketiga, slot pertama tadi baca Quran, slot ketiga kita buka kepada interaksi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh berinteraksi dengan ustaz dan sebagainya. Tuan-tuan nak kongsikan apa-apa pun boleh, insya-Allah kita benarkan. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan baca Al-Quran daripada surah Ali Imran, masih lagi surah Ali Imran, iaitu muka surat 73 dan 74. Surat 73 dan 74 iaitu ayat 174 hingga 186. Jadi kalau tuan-tuan ada Al-Quran di depan, jadi buka muka surat 73 dan 74. Dan kita akan baca ayat 174 sampai 186 insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menyerahkan kepada Ustaz Muhammad Faisal bin Abu Bakar untuk meneruskan program, saya masih lagi nak bercakap, iaitu kali ini adalah mengenai adab kita berguru, insya-Allah. Adab berguru tuan-tuan dan puan-puan sama ada iaitu sunnah kita berguru, adab berguru kita ni adalah sama ada kita bersemuka di masjid, di surau ataupun di dewan-dewan kuliah, sama macam kita secara maya ni. Iaitu yang pertama, tuan-tuan kita minta kepada kalau boleh sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersemuka dengan ustaz kenaan. Jadi maksud dia kalau di masjid, di surau, ustaz di depan, kita di belakang ni menghadap ustaz. Jadi ini pun sama dalam maya ni kita minta supaya tuan-tuan semua mulai daripada sekarang hidupkan, onkan tuan-tuan punya kamera video, pasang kamera video supaya kita dapat lihat ustaz, ustaz dapat lihat kita. Guru kita dapat lihat guru dapat lihat murid dia. Jadi barulah semangat. Kalaulah saya tak cakap macam tu, pasang nanti ustaz seorang saya pasang video dah, jadi ustaz nampak kuruk ya kat situ. Tak tahu anak murid tu bagi perhatian tak bagi perhatian, pokok tak okey. Jadi ustaz pasal tak ada semangat. Jadi ini nak bagi semangat, jadi minta tuan-tuan dan puan-puan tolong pasang kamera supaya ustaz dapat tengok murid dia, insya-Allah. Dan kita pun dapat tengok ustaz. Okey, itu yang pertama adab dia, menghadap guru, insya-Allah untuk dapatkan ilmu. Yang kedua, pastikan tuan-tuan dengar betul-betul, fokus betul-betul dengan baik. Itu cara dia dalam maya ni, pastikan tuan-tuan hidup on speaker dan besarkan speaker supaya tuan-tuan pun dengar, ahli keluarga tuan-tuan di rumah pun dapat dengar. Kalau kadang-kadang ada orang kata dia tak dengar, dia tak baik, tak berapa mahir guna ni, rupanya dia off dia punya speaker, memanglah tak dengar. Dia kata apa masalah. Jadi sebenarnya kita kena hidupkan speaker, insya-Allah. Besarkan speaker supaya ahli keluarga lain pun dapat dengar. Kerana contoh ada macam saya seorang yang depan ni ahli keluarga ada dekat sini, ada 3-4 orang lagi yang dengar sama, insya-Allah. Jadi bukan maksud dia seorang yang ada dalam video ni, sebenarnya ada lagi bersama. Saya percaya ada rumah-rumah tuan-tuan dan puan-puan pun. Okey. Yang adab ketiga dah, jadi adab ketiga dia mestilah kita tak boleh mengganggu ataupun mengganggu semasa ustaz mengajar. Oleh kerana kita pun ada kultian yang pendek ya. Saya tak menggalakkan tuan-tuan untuk tanya ketika ustaz memberikan kuliah dia. Kalau boleh kita simpan untuk slot interaksi nanti. Jadi biarlah ustaz habiskan dia punya penyampaian dia supaya benda itu berjalan lancar, insya-Allah. Jadi caranya dalam pemaya ni nak sangat-sangat berharap kepada supaya tuan-tuan dan puan-puan pastikan tuan-tuan punya mikrofon tuan-tuan off-kan, mute-kan dia, senyapkan dia supaya nanti bila penyampaian ustaz seorang saja pasang dia punya mikrofon, jadi kita akan dengar suara ustaz dengan jelas. Jadi insya-Allah ilmu yang ustaz sampaikan dapatlah kita fokus dan dapat kita serap, insya-Allah. Jadi itu lebih kurang tuan-tuan
Jadi tanpa saya rasa tak mau melengahkan masa lagi, jadi insyaAllah kita akan baca bersama Al-Quran bersama dengan Ustaz Muhammad Fisrul bin Abu Bakar, iaitu surah Ali Imran ayat 174 sampai 186, muka surat 73 dan 74. Jadi dengan segala hormatnya, saya persilakan Ustaz Muhammad Fisrul untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih akhuna Cik Abdul Rahim atas undangan pada malam ini. Insya-Allah sama-sama saya baca dan tuan-tuan baca. Insya-Allah mudah-mudahan kebiasaan yang tuan-tuan telah baca itu insya-Allah saya harap kita sama-sama betulkan kalau sekiranya ada kesilapan terutama dalam tajwid ataupun hukum-hukum yang mudah ataupun yang selalu yang kita salah bagi orang yang selalu baca ni kemungkinan iaitu hukum mat dia, hukum mat. Hukum mat ni dia terbahagi kepada 14. So jadi memang kalau kita pergi temu duga jadi imam pun, saya pernah pergi temu duga jadi imam masjid Matan Perangan, macam itulah. Dia tanya hukum mat, cabang-cabang hukum mat. InsyaAllah itu, insyaAllah kita sama-sama mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما يقولون وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih Khuna, Cikgu Abdul Rahim, sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan guru, puan-puan, tuan-tuan, rakan-rakan yang mati sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini giliran saya untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan puan sekalian tentang beberapa perkara. Saya rasa seronok kerana ada ramai ustaz-ustaz dalam bersama kita. Sekiranya ada persoalan yang saya tak tahu untuk jawab, ni ramai ustaz-ustaz, ustazah-ustazah boleh bantu saya. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan sekalian, pada malam ini kesempatan yang kita ada ini ingin saya berkongsi kepada tuan-tuan tentang beberapa perkara. Pertama sekali, selalunya saya nak kaitkan dengan kehidupan kita, iaitu saya keluar ke nak solat sembahyang subuh di surau. Tiba-tiba di sebelah rumah saya ni ada sebuah eskalator yang besar. Saya tak pernah tengok, kan? Bukan Pek Ho tu. Saya ingat dia dengan Pek Ho tu mungkin berapa kali ya,
8 kali pekho tu lah. Besar sungguh. Saya kata ini aku mimpi ke betul kan ni kan? Satu eskalator yang besar duduk sebelah rumah. Jadi saya teringat, ini betul ni bukan mimpi. Bila saya teringat, oh bagaimana kalau macam ni punya besar, teringat ke sahabat-sahabat kita di Palestin. Kan, duduk sebelah rumah mereka, di depan rumah mereka, jentolak nak tolak rumah mereka. Saya duduk bayangkan, ya Allah, kalau sekiranya inilah jentolak yang nak tolak rumah aku, Allah boleh bayangkan. Ya, tuan-tuan. Jadi saya ambil itu sebagai satu ibrah untuk diri saya. Betapa sahabat-sahabat kita di Palestin yang sedang menghadapi keadaan-keadaan yang sangat runcing dalam kehidupan mereka. Ya, tuan-tuan sekalian, saya nak bawa ini kepada kepada apa yang sedang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, iaitu baru-baru ini kan berlaku di Merbuk dan Dian, di mana kepala ayam turun dengan besar sehingga merosakkan banyak buah kampung. Jadi alhamdulillah saya bersama rakan-rakan diberi peluang untuk turun membantu mereka. Kan? Tuan-tuan sekalian, saya juga bertemu dengan sebuah rumah yang rumah itu tuan-tuan, isteri dia baru saja meninggal, lebih kurang 2-3 minggu sudah. Ayah dia baru dalam setahun sudah meninggal. Rumah ni tak ada bilik tuan-tuan. Rumah tak ada bilik, ada seorang anak perempuan, ada seorang anak lelaki. Anak perempuan tingkatan 1, dia macam OKU sikit. Adik dia darjah 3, darjah 4 macam tu, lelaki. Tinggal dengan ayah dia. Rumah tak ada bilik. Rumah elektrik dia ada elektrik, tapi elektrik lampu semua tak menyala. Tak ada duit nak beli lampu pun. Lampu mereka ialah cermin TV lama yang tak ada gambar. TV yang gemuk tu kan. Mereka buka jadikan cahaya untuk malam. Allahu Akbar. Lepas tu bila kita masuk lagi, perhati-perhati, ya, tak ada tandas. Saya tanya, tandas macam mana? Buang di bilik air dan siram air dengan ke lubang bilik mandi. Kan? Balik pada tu kawan-kawan yang pergi semua pakat gatal badan lagi. Kan? Pakat gatal badan, mungkin kena bakteria banyak. Dan ayak pula dia tak ada duit, sada potong ayak. Sada potong ayak, dia ayak dia ambil daripada, curi daripada sada tanpa meter. Sebab Allah Akbar, saya pun tak terbayang masih ada masyarakat di Malaysia masih ada yang begitu. Jadi alhamdulillah, saya pakatlah dengan kawan-kawan, kita pergilah bantu. Pertama sekali kita buatlah apa yang kita boleh. Pertama beli plywood dan sebagainya untuk buat satu bilik untuk anak perempuan dia. Kita bimbang kan, anak perempuan yang tak ada bilik ni tidur dengan ayah dengan adik lelaki. Dia bayangkan macam mana. Dah lah dia pun tak apa nak cerdik. Jadi kita buat bilik dengan plywood, buat bagi ada kunci, sekurang-kurangnya selamatlah diri dia untuk dia menjaga diri dia daripada apa-apa yang berlaku kan. Kalau sekiranya ayah dia keluar di rumah, dan rumah ni pula tuan-tuan, pintu belakang tak ada. Allahu Akbar. Saya kadang tak terfikir macam mana dia boleh duduk. Di belakang tak ada. Jadi maknanya kami buat pintu belakang bagi boleh tutup. Buat bilik untuk dia, bilik dengan plywood je lah, dengan kayu-kayu 1x2 tu kan. Buat pintu plywood. Kemudian buat wiring. Alhamdulillah ada kawan-kawan yang pandai wiring, tolong wiring. Jadi malam tu mereka seronok lah. Kerana rumah mereka bercahaya. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni saya dah tanya Jabatan Kesihatan untuk nak ada bantuan untuk buat tandas kan. Dia kata peruntukan tahun ni dah habis. Kalau nak tunggu tahun depan, Allahu Akbar. Bulan 9, 10, 11, 12. Tambah lagi tu 4 bulan ya. Jadi alhamdulillah
saya pun tanya kawan-kawan, adalah dapat sikit-sikit. Saya tanya Jabatan Kesihatan, kontraktor kalau buat selalu berapa tanda? Dia kata 2,500. Okey, alhamdulillah kita cari kat kawan-kawan. Dapatlah sikit-sikit, insya-Allah nanti kita akan bantu buat tandas dengan segera lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak mengajak diri saya dan puan sekalian, bila kita ni, kita selalunya, wallah alam saya tak tahu rakan-rakan dalam sini, tapi kebanyakan kekitaan kerajaan kita tak terjejas lah dengan keadaan COVID dari segi gaji kita dan sebagainya. Tapi saya nak mengajak tuan-tuan, nak ingatkan diri saya satu ayat Quran dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, hendakkah aku bagi tahu satu perniagaan. Apa perniagaan itu? Tijaratin tunjikum min azabin alim, perniagaan itu akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Pertama sekali Allah kata tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang dalam di jalan agama Allah, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan jiwa kamu, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Allah sebut, kita nak ambil mudah, Allah dalam ayat ini Allah sebut bi amwalikum wa anfusikum. Dia bila Allah letakkan satu kalimah-kalimah tu di awal dan di akhir tu, menurut kalau mengikut tafsir, dia ada makna-maknanya, kan? Jadi maknanya di sini, sekiranya tuan-tuan ada kelebihan rezeki, tengoklah di kampung-kampung kita, di Sungai Bakau ke, di Sungai Aceh ke, di Sungai Ulak ke, cuba ada masa kita tanya-tanya, kan? Tanya-tanya, pulanglah, ya, ataupun carilah, kerana ini peluang kita. Ini satu perniagaan yang kita keluarkan yang insya-Allah akan menyelamatkan kita daripada azab yang pedih. Masya-Allah. Baik. Kemudian saya nak sambung sikit di yang tadi, iaitu kita telah menyumbang tiket getah. Kita target 40 gulung tiket getah dengan harga lebih kurang 250, 10,000. Alhamdulillah kita dah dapat. Kita telah nyumbangkan almari plastik. Kita tak beli almari kayu, takut nanti hujan mai lagi sekali. Ya, almari plastik. Sebab orang kampung dia masih guna tiket getah, tuan-tuan. Kita jarang-jarang, kita ni jarang-jarang dah tengok tiket getah di rumah kita, semua pakai jupin dan sebagainya, kan. Tapi di kampung, di Yan, di Merbuk tu, ramai lagi yang pakai tiket getah. Kita beli almari dan banyak motosikal yang rosak. Alhamdulillah kita bersama dengan NGO yang lain, bersama dengan college community, kita bawakan mekanik-mekanik college community, dan kita college community keluarkan tenaga dan kita cari wang berdarakan-rakan, kita beli spare part untuk bantu mereka. Kita juga bagi makanan tu memang banyak, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, ayat yang kita baru baca tadi, dia adalah sambungan daripada kisahnya berkaitan dengan perang Uhud. Baik, saya tak mau cerita, mungkin Ustaz malam kemarin dah sembang ataupun dah cerita tentang perang Uhud. Tetapi saya nak ajak tuan-tuan untuk kita tengok pada satu ayat, iaitu ayat dalam surah yang sama, iaitu ayat 180. Ayat 180 ini berkaitan dengan infak. Okey, saya dah sebut tadi. Jadi tuan-tuan bolehlah tengok antara maksudnya sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, dari kurnianya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu
akan dikalungkan kelak ke lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah adalah segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi untuk kita, insya-Allah, kaedah antara satu kaedah dalam tafsir, al-ibrah bi'umum lafzi la bi khusus sabab. Kan? Walaupun ayat ini berkaitan dengan hatta di kalangan para sahabat lepas perang Uhud dan sebagainya, tetapi kita nak ambil ibrah itu tentang diri kita, tentang betapa masyarakat kita memerlukan bantuan kita. Tuan-tuan sekalian, boleh lagi ke Cikgu Rahim? Boleh ke? Boleh lah, insya-Allah. Baik. Saya nak mengajak tuan-tuan, bila kita baca ayat Quran, tuan-tuan, sebenarnya daripada ini, iaitu kalamullah ini, banyak ilmu-ilmu. Bila kita baca satu ayat itu, banyak ilmu. Bukan ilmu tajwid saja, bukan ilmu tafsir saja. Malah contohnya yang saya nak ambil, contohnya ilmu berkaitan dengan bahasa Arab sikit. Bolehkah? Ataupun bahasa berat. Contohnya kita kata ilmu nahwu bahasa Arab. Bila kita baca bismillah, kan? Bila kita baca bismillah, kita kata bila kata bismi, kenapa mim huruf barisnya di bawah, kenapa ha tu baris di bawah, kenapa ar-rahmani baris di bawah, ar-rahman ar-rahimi baris di bawah. Ini semua satu ilmu, kan? Kita duk baca, selalu kita baca makna saja, tapi dia sebut nahwu dan juga bahasa Arab ataupun ilmu saraf, dia ada kaedah. Sebab itu kita boleh membaca Al-Quran, tanpa ada baris, kan? Sebab dia ada kaedah dia. Contoh kita kata bismi, ni adalah B atau ba ni adalah dipanggil sebagai huruf jar. Dia huruf jar ni ada min, ada ala, ada bi, ada ila, ada fi, ada ke, ada an, ada ruba, ada dan lain-lain. Kan? Itu harfun jar. Jadi harfun jar ini sifatnya ialah apabila huruf atau kalimah selepasnya mestilah berbaris bawah. Jadi bila B itu adalah harfun jar, maka mi itu mesti baris bawah. Kan? Mesti baris bawah, itu sifat dia. Sebab itu kalau kita kata walaupun dia tak letak baris, kita tahu tanda-tandanya. Jadi kita tahu ini huruf ini tanda selepasnya mestilah baris begini. Kan? Jadi misalnya dia ada, nanti tuan-tuan akan jumpa lah dalam Bismillahirrahmanirrahim ini dia ada jar wal majrur, ataupun saya sebut sajalah ya. Mungkin tuan-tuan nanti atau Cikgu Rahim boleh slot-slot tambahan untuk kita belajar asas-asas bahasa Arab, asas nahwu atau saraf. Bismillahirrahmanirrahim dia ada iaitu mudhafun ilaih. Ada fa'il, iaitu fa'il. Ar-Rahmani dan Ar-Rahim dia adalah na'at yang mengikut daripada Shi, iaitu Allah itu tadi, kan? Jadi seronok tuan-tuan kalau kita ada ilmu ni, kita baca Quran, kita ini kita jumpa. Contoh kita akan jumpa dalam Al-Quran. Contohnya fa'il, kita akan jumpa fa'il marfu' ataupun fa'il huwa ataupun na'ib fa'il, kan? Banyak beristilah-istilah, ada mubtada. Nanti tuan-tuan kalau tuan-tuan berminat untuk belajar, dia ada huruf-huruf yang popular, misalnya huruf taukid, huruf jar yang saya sebut tadi, ada huruf istinaf, ada huruf ataf, kan? Ada huruf sumpah, kan? Ini semua bila kita baca, masya-Allah, kan? Huruf saja itu mempunyai banyak makna, kan? Ada contohnya, kenapa alhamdu, kenapa tak alhamdi, kan?
sifat-sifat isim, kan, tanda-tanda isim. Secara amnya dalam bahasa Arab ini dia ada huruf, ada fi'il, ada isim. Tiga perkara tu. Jadi ustaz-ustaz dalam ni memang cekap lah kan. Jadi fi'il, ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi dan sebagainya. Ada isim, kata nama isim, tanda-tanda isim, ada alif lam, ada tanwin, ada bagi bawah, ada mudhaf, ada selepas huruf jar yang saya sebut tadi, ada dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul dan sebagainya. Masya-Allah. Lagi yang saya nak bagi tahu tuan-tuan yang seronok kalau kita belajar. Tanya tuan-tuan, kerana tuan-tuan dapat mengikuti program ini. Dan saya nak menyebutkan satu hadis Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang bergerak, yang berjalan, yang berusaha pada jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya jalan untuk menuju syurga. Masya-Allah tuan-tuan. Kehadiran tuan-tuan pada malam ini bukan kehadiran yang sia-sia. Kehadiran tuan-tuan pada malam ini adalah kehadiran yang sangat memberi makna kerana tuan-tuan telah memudahkan untuk tuan-tuan menuju ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kehidupan ni saya kadang-kadang berjumpa, tuan-tuan pun mesti berjumpa. Baru-baru ni saya berjumpa dengan satu pakcik. Pakcik umur dia dalam 70-an lah. Yalah, kita rasa macam muda pula kan. 50-an, 70-an kira boleh lah punya pakcik. Saya tengok banyak kali dia selalu sujud, kaki dia tak pacak elok kan. Bila dia, saya dengan perasaan kesian, dengan perasaan kata-kata sian dah. Dia rajin semayang tapi dia sujud dia macam tak sempurna kan. Takkan kita nak biarkan dia. Jadi saya pun cari masa yang sesuai, tak ada orang. Saya ajak dia ke tepi sekejap. Kita minta maaf pakcik, dengan kasih sayang saya nak cakap pakcik bolehkah? Okey. Dia kata okey tak apa. Kita dulu pakcik masa muda-muda saya dengar pakcik duk mengaji banyak guru. Dia kata guru saya ni dia kata hebat-hebat semua. Jadi dia pun ceritalah guru dia hebat-hebat. Lepas tu saya tanya pakcik belajar sembahyang dengan depa juga. Saya belajar sembahyang depa. Jadi dia ceritalah guru dia boleh maknanya kalau orang masuk dalam rumah dia tak payah buat apa, orang tak boleh keluar rumah lah, kira gitulah. Kan? Tak apalah, alhamdulillah lah kan. Kelebihan Allah beri pada guru dia. Jadi saya tanya dia, sujud pakcik belajar dengan dia je. Dia kata, guru dia ajak macam tu. Guru dia ajak kaki tak payah baca. Saya pun terkejut juga lah. Kan? Saya pun duk cari dalam mazhab-mazhab lain, tak berjumpa lagi lah. Tak berjumpa lagi mazhab yang menyatakan kaitan dengan sujud tak perlu pacak kaki. Kan? Jadi saya ambil satu kesimpulan macam ni, tuan-tuan puan sekalian. Bila kita nak berguru, kan, kalau betul lah dia berguru, kalau dia buat guru dia ada syarat-syarat dia. Kan? Kan ada syarat-syarat dia. Kita tak boleh pegang pada satu, kemudian syarat untuk kita sesuatu perkara, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu daripada Tuhan. Kan? Kalau kita dapat petua daripada guru kita yang bercanggah dengan hadis, yang bercanggah dengan Al-Quran, ketika itu kita tak boleh ikut. Kan? Sebab itu kita kena jaga benda ni. Kan? Jadi ataupun kita tersilap dengar. Kan? Sebab hadis-hadis berkaitan dengan anggota sujud ini jelas. Kan? Hadis-hadis sahih. Kan? 7 anggota sujud itu. Macam mana boleh dia kata guru dia kata gitu. Jadi tuan-tuan, saya nak menyeru diri saya, diri tuan-tuan, perempuan sekalian, supaya kita berhati-hatilah. Berhati-hati bila kita mendapat sesuatu pedoman ataupun sesuatu amalan ataupun apa-apa saja, kerana
kita sebagai orang yang Allah bertanggungjawabkan untuk di hadapan Allah nanti apa yang kita buat. Kan? Dia tak akan biarkan. Sebab kita diberi akal, diberi keupayaan berfikir, al-haqqu bir-rabbik, kebenaran itu kepada Tuhan. Jadi adakah ini bertentangan dengan Al-Quran atau tidak? Kan? Bertentangan dengan hadis ataupun tidak? Kan? Kalau ada pendapat-pendapat ulama, tengok pendapat-pendapat yang bagaimana. Saya tanya dia, Pakcik, ada tak kitab yang Pakcik rujuk, yang Pakcik belajar? Dia kata tak ada, ini guru cakap. Kan? Jadi susahlah sikit. Bila kita dalam berilmu, adab berilmu, kita kena berguru dan kena berkitab. Kan? Ada rujukan hadis, ada rujukan Al-Quran. Baik. Baik. Kemudian, yang akhir sekali minta maaf lah. Lebih 10 minit ni. Yang akhir sekali, Cikgu Rahim lah, minta maaf. Kita tengok kehebatan Imam Syafi'i. Kan? Imam Syafi'i pernah menukilkan dalam satu syairnya, syakhawtu ila al-waqi'i su'a hafzi. Aku mengadu pada guruku tentang lemahnya ingatan aku pada satu hari. Jadi diceritakan bahawa Imam Syafi'i satu hari bila dia keluar rumah, tiba-tiba angin datang bertiup dengan kencang dan lalulah seorang wanita dan terangkatlah kain wanita itu sehingga dampaklah betis wanita tersebut. Dan ketika itulah Imam Syafi'i lalu. Ketika itu tiba-tiba hari itu, apa yang selalunya bila dia baca, Imam Syafi'i ini mengikut dalam biografinya, dia baca satu muka surat dah sampai muka surat yang kedua, muka surat satu semua dia ingat. Itu kelebihan dia. Sebab itu ketika dia berguru dengan Imam Malik, Imam Syafi'i kita tahu bahawa seorang anak yatim, sebab ketika beliau berumur 2 tahun, bapaknya telah meninggal dunia dan tinggallah dia dengan ibunya dalam keadaan kemiskinan. Jadi dia tak ada pen, tak ada kertas ataupun tak ada pensel, tak ada kalam untuk menulis. Jadi dia menulis dengan jarinya, dengan air liurnya di atas tapak tangannya. Kan? Kehebatan Imam Syafi'i bila ditanya oleh gurunya apa yang dia buat, Imam Malik tengok daripada jauh, Imam Malik duk geram lah tengok budak ni duk main air liur kan. Jadi sebenarnya bila ditanya Imam Syafi'i berkata, dia menulis apa yang tuan guru ajar pada dia. Jadi Imam Malik pun suruh dia sebut balik apa yang Imam Malik ceritakan tadi. Imam Syafi'i dapat satu persatu menyebut apa yang diajar Imam Malik. Baik, sambungan daripada syair itu, syaqautu ila al-waqi'i su'a hafzi. Kata Imam kata guru dia, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah nur. Wa nurun la yahdi li'asi. Nur itu adalah bersih yang tidak akan diperolehi oleh orang yang membuat maksiat. Imam Syafi'i dia fikir apa yang aku dapat. Baru dia teringat tadi, masa dia keluar rumah dia ternampak kaki seorang wanita. Itu pun Allah telah kurangkan ingatan dia dalam hafazan dia. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, yang saya nak cerita ni bukan cerita Imam Syafi'i, tapi macam mana lahir Imam Syafi'i itu. Siapa bapaknya, siapa maknya. Itu yang saya nak cerita sebenarnya. Nak lahir orang macam Imam Syafi'i, kena bapaknya macam bapak Syafi'i. Ibunya kena macam ibu Syafi'i. Kita nak anak kita orang yang hebat-hebat, kita sendiri kena jadi hebat. Itu mafhumnya. Itu pengajarannya. Kan? Tak mungkin kita nak anak kita jadi orang yang hebat kalau kita masih lagi buat apa yang Allah larang. Kan? Itu. Cerita bapa Imam Syafi'i ini namanya Idris. Pada satu hari dia menyusuri. Kita tahulah pada zaman dulu bukit bukau, sungai, kan? Jadi dia menyusuri jalan sungai, tiba-tiba ternampaklah
bertemu dengan delima, kan? Jadi dalam keadaan lapar, dia dah terlupa memikirkan delima ni tentu ada tuannya. Selepas dah makan, tiba-tiba baru dia teringat, lepas si delima ni ada tuannya, kan? Nak ringkaskan cerita. Akhirnya bapa kepada Imam Syafi'i itu Idris ini telah menyusuri jalan pergi cari ke hulu. Apa tuan punya delima ni. Akhirnya bertemulah dia dengan satu kebun delima yang dia yakin bahawa pastilah buah delima yang jatuh ni jatuh daripada kebun tuan, kan? Akhir kata Imam Syafi'i pun berjumpa dengan tuan kebun ataupun dusun ataupun pokok-pokok delima itu dan dia pun berjumpa dan telah beritahu, saya telah makan buah delima tuan. Apakah tuan sudi menghalalkannya? Minta halal, kan? Jadi bila tuan punya kebun itu tengok seorang anak muda minta halal sebiji ataupun buah delima, dia sudah menyaksikan ini budak yang baik. Jadi dia pun kita kata buat hal lah. Dia kata tak semudah itu. Kalau kamu nak aku halalkan, kamu kena bekerja dengan aku. Bersihkan kebun aku sebulan tanpa apa-apa bayaran. Jadi akhirnya si Idris ini pun setuju dengan syarat-syarat tersebut. Setelah sebulan berlalu, maka dia pun mohon dihalalkan. Jadi akhirnya dia bagi tahu tuan kebun tu kata ada satu syarat tambahan. Syarat tambahannya ni apa? Kalau nak aku halalkan, hendaklah kamu kahwin dengan anak aku. Tapi aku beritahu siap-siap, anak aku ni buta, anak aku ni tuli, anak aku ni bisu, kan? Lumpuh. Cuba bayangkanlah, buta, bisu, tuli. Akhirnya Idris, bapa Imam Syafi'i, tidak mampu menolaknya. Paksalah dia berkahwin semata-mata nak dapat halalkan sebiji delima itu. Akhirnya selepas dikahwinkan, akhirnya setelah dipertemukan, terkejutlah si Idris bahawa yang sebenarnya buta itu bukanlah buta mata, dia tidak pernah melihat benda-benda yang haram. Yang telinga tuli bukanlah kerana tuli telinganya, tetapi kerana dia tak pernah mendengar benda-benda yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kakinya lumpuh, maknanya dia tak pernah berjalan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulutnya bisu, dia tidak pernah bercakap benda-benda yang Allah larang. Kan? Orang yang seperti ini, ibu yang seperti ini, bapa yang seperti ini, barulah nak lahir macam Imam Syafi'i. Cerita ibu dia pula, satu ketika setelah ayah dia meninggal dunia, Imam Syafi'i sedang meningkat besar. Rumah mereka ditiup ribut, runtuh. Akhirnya tak dapat nak dibuat lagi rumah itu. Mereka menumpang di musalla ataupun di masjid ataupun di surau. Dan kayu-kayu rumah mereka dibuat, ikat, dipotong, dijadikan bahan jualan untuk, kan? Baik, macam mana susahnya itu? Satu hari setelah Imam Syafi'i dah besar, dah pergi belajar, dah kecil-kecil lagi, dah umur 15, dah dilantik jadi mufti, banyaklah orang bagi hadiah, dan dia minta izin kepada mak dia untuk balik ke rumah, pergi ke Mesir, pergi ke Palestin. Mereka ini dia dilahirkan di Palestin, tapi asalnya adalah di ibu dan ayahnya di Mekah. Baik. Bila mak kepada Imam Syafi'i tengok Imam Syafi'i balik dengan barang-barang hadiah, unta-unta, barang-barang yang penuh atas unta, apa kata ibu Imam Syafi'i?
kamu jangan masuk rumah aku sebelum kamu sedekahkan semua barang-barang ini. Aku hantar kamu pergi belajar bukan untuk ini semua. Tuan-tuan, puan sekalian, Allahu Akbar. Inilah dapat lahirkan manusia-manusia hebat. Dunia tak ada dalam hati dan dada dia. Allahu Akbar. Bagi saya yang bercakap ini nak muhasabah diri, mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mendahulukan Allah, mendahulukan akhirat, untuk kita dapat berjaya. Mengucap kalimah syahadah ketika kita akhir kalam. Man akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya dapat mengucap la ilaha illallah, pastilah dia dapat jannah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak kalau ada salah silap. Minta maaf ambil masa yang panjang. Minta maaf pada tuan-tuan guru, tuan Haji, Doktor. Saya hanyalah seorang yang sedang belajar. Salah silap minta maaf banyak. Cikgu Rahim, minta maaf banyak salah silap. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran diucapkan kepada Ustaz Muhammad Faisal bin Abu Bakar. Alhamdulillah kita dengar banyak ilmu macam-macam ilmu yang disebutkan dan juga telah diberikan kepada kita tadi. Banyak perkara hal daripada Al-Quran, seterusnya kisah-kisah dan sebagainya, sebagai iktibar untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya nak tadi saya sebut saya nama Ustaz tetamu kita, tapi saya tak cerita latar belakang Ustaz. Sebenarnya saya pun tak berapa jelas jugalah sebenarnya Ustaz Muhammad Faisal ni sebenarnya dia punya apa, dari mana belajar dan macam mana ada sebagainya. Jadi sekali kita nak taruh dia punya Ustaz sikit. Okey, tapi yang saya tahu yang pada ketika ni Ustaz kita adalah pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Alma, Tajam sana, Alma. Kemudian Ustaz ni adalah seorang yang sangat suka kepada ilmu. Pasal apa? Pasal yang saya tahu Ustaz ni biasa belajar dekat UTM, Institut Teknologi Malaysia. Tu tak masuk sekolah ni. Sekolah nanti Ustaz cerita sekolah mana Ustaz belajar. Okey, lepas tu masuk ke Institut Teknologi Malaysia, jadi maksud dia asal dia bukan Ustaz. Jadi bukan Ustaz, saya tak tahu nanti Ustaz terangkan. Tapi sekarang ni orang panggil Ustaz, orang bagi jadi imam. Lepas tu belajar di OUM, Institut Terbuka Malaysia. Kemudian UKM pula. Kemudian belajar lagi dekat Darul Syifa, Pulau Pinang. Kemudian belajar dekat IAB, Cawangan Utara. Sekarang ni pula ada pula dekat Unisam. Nampak macam memang mencari ilmu. Jadi untuk memberikan para peserta ni minat untuk bertanya kepada Ustaz. Jadi nak minta Ustaz buat taruh sikit dengan Ustaz untuk sekolah dan sebagainya. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Pengurusi, minta maaf lah sebab yang tu belajar tu pasal tak tahu kan. Dia nak belajar tu. Jadi memang saya kan pelajar sains lah. Pelajar sains dan ijazah saya dalam bidang matematik dan fizik. Kemudian saya sambung belajar dalam bidang kaunseling di UKM sepenuh masa, iaitu bergaji penuh lah kan, tahun 95. Kemudian bila saya belajar sains, kemudian bila saya belajar psikologi, saya rasa macam ada kekurangan lah dari hidup saya kan. Saya duduk mengapai teori-teori barat ni. Jadi di situlah noktah permulaan saya
saya mula secara serius belajar tentang agama, kan. Jadi saya belajar ni tentuannya cerita ni bukanlah apa, cerita nak cerita betapa Allah sayang pada saya lah, sebab saya tak ada perasaan malu lah nak belajar. Saya pernah masuk kelas tuition bahasa Arab di Hasani tu dengan budak-budak sekolah menengah. Kan, saya masuk sekali, masuk setelah lepas lantik saya jadi ketua kelas di pusat Hasani tu. Masa tu umur dah tahun 90-an lah, 90-an tu dah kira dah dekat 40 dah lah kan, 30 lebih. Ada pada panggil Pak Jang ketua kelas kita. Jadi masuklah kelas dengan budak sekolah mendengar kan. Lepas tu di sekolah pun saya cari peluang, konon-konon mencerak ustazah mengajar, sebenarnya saya nak masuk belajar kan. Lepas tu akhirnya saya belajar, saya dapatlah, sampai sekarang pun saya duk belajar lagi. Jadi saya ambil saya daripada Hasani, saya belajar dengan Ustaz Salman kaedah bahasa Arab yang lain pula. Kemudian yang Ustaz Salman saya belajar Nahwu Saraf. Kemudian sama juga Ustaz Salman kata, siapa dalam kelas kita nak ambil periksa, jangan. Saya ambil periksa daripada USM, sijil USM bahasa Arab kan. Jadi kemudian saya dengan beraninya saya daftarkan diri dengan College Darul Hikmah, diploma pengajian Al-Quran kan. Alhamdulillah berjaya. Kemudian saya mohon dekat OUM, pengajian Masters Pengajian Islam. Dia tengok saya tak ada ijazah pengajian Islam, dia kata tak boleh. Dia kata saya bukan nak kerjaya, saya cuma nak belajar saja. Dia kata kalau nak masuk juga kena exam dulu. Jadi saya pun kata tak apalah, exam lah. Jadi saya pun duduk exam dulu. Jawab. Lepas habis exam, dia kata okey, layak untuk buat masters pengajian Islam. Oh, saya pun kata alhamdulillah. Jadi habis saja masa saya pada tahun 2016, saya terus daftar buat PhD di Unisyam. Unisyam sekali lagi, mereka kata tak ada ijazah ni ya. Tapi nak cerita pun akhirnya ijazah master saya tu, saya pun tak tahulah macam mana Allah bagi, cemerlang, master cemerlang pengajian Islam. Jadi bila Unisyam tengok master cemerlang ni, dia kata boleh kot. Jadi itulah yang saya buat PhD sekarang ni dalam bidang usuluddin. Alhamdulillah, dalam usuluddin. Dan dengan Darul Syifa, saya buat Darul Syifa semasa saya IAB itu, saya tengah buat masters. Jadi tiba-tiba dah tak habis masters, tiba-tiba IAB panggil untuk buat MPQL. Saya kata macam mana nak buat ni, dua-dua ni. Saya jalan dua-dua juga. Dua-dua jalan, masters jalan, IAB pun jalan. Kan? Jadi Darul Syifa 2013 saya belajar dengan waktu almarhum Datuk Harundin masih ada. Jadi dapatlah, saya pun dapat sanad Al-Fatihah daripada Datuk Harundin sampailah kepada Rasulullah. Jadi itulah lebih kurang perjalanan hidup saya yang serba tak tahu ni, sikit-sikit lah yang boleh kongsi dengan tuan-tuan. Allahuakbar. Wah, alhamdulillah. Begitulah semangatnya untuk belajar mencari ilmu. Sebab tu tadi kongsian dia pun banyak ilmu. Jadi banyak lagi ilmu yang tak disampaikan lagi. Ada bersama Ustaz Hafiz kita, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa kita pun dah agak lewat dah. Jadi saya nak buka kepada tuan-tuan untuk satu dua soalan. Ada apa tuan-tuan nak berinteraksi dengan Ustaz kita. Silakan. Ada siapa-siapa nak berinteraksi. Besok cuti tuan-tuan, tak apa.
Silakan, ada tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Dr. Joya. Cuma apa, anda tertarik cerita tadi kan, cerita tentang ayah, ibu pada Imam Asy-Syafi'i. Anda teringat bila cerita yang sama pada orang yang lain, adakah kita selama ni kita dengar cerita tu tak betul kan? Sebab kata cerita yang sama tadi tu berlaku pada ayah, pada Abdul Qadir Jailani. Kan? Jadi adakah kita silap selama ni? Sepatutnya Imam Syafi'i, tapi orang kata itu ialah ibu dan ayah Abdul Qadir Jailani. Ataupun cerita yang sama berlaku yang sama. Jadi nak ceritakan kehebatan seorang anak ni datangnya daripada ibu dan bapa yang hampir sama keadaannya. Sebab kita pun tengok banyak cerita lain yang sebelum ni pun kan. Memang kalau tengok segi sejarahnya tu hampir samalah. Sama juga dengan kepimpinan Abu Bakar dengan Umar ketika dilantik sebagai khalifah tu sama ayat-ayat yang mereka bagi tu kan. Jadi maknanya kehebatan manusia ni banyak persamaan dia. Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kalau kita tengok cerita Ibrahim Adham pun sama juga ya. Hanya semata-mata sebiji kurma sebiji kurma ya. Dia apa nama doa dia tiba-tiba macam apa kita kata tidak didengari oleh Allah SWT ataupun tidak makbul. Bila dia fikir apakah yang menyebabkan dia buat ataupun apa yang dia buat, akhirnya dia melihat mengkaji bahawa dia telah makan sebiji kurma. Ketika dia beli kurma ada satu kurma yang jatuh di tepi bekah apa buah kurma tu, dia ambil makan yang tu tak termasuk dalam timbangan yang dia beli tu. Ini pun sudah menyebabkan doa dia tu tidak dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau yang ni kita boleh rujuk dalam kitab imam-imam besar, imam-imam besar ataupun dalam buku-buku terjemahan ada juga kisah-kisah ni. Cumanya sekarang ni banyak ada online, kita boleh beli buku-buku secara online yang murah pun ya, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat banyak pencerahan ya. Begitu juga dengan berkaitan dengan apa pada satu hari rumah Ibrahim Adham ini terbakar kan, iaitu bila terbakar jadi habis semua buku catatan dia, semua cuba terbakar. Jadi bila gitu mak dia kata Ummu Habibah kata ilmu tu kamu sepatutnya simpan di dada kamu. Al-ilmu nurun wa nurun la yahdi 'asiyan fis sudur la fis sutur. Ilmu di dada, bukannya di kertas, bukannya di buku. Jadi ulama-ulama dulu dia begitulah kan. Ilmu dia di dada, sebab tu dia boleh perau keluar kan. Jadi sebab itu bila terjadi satu peristiwa itu, maka dia memberikan satu titik kepada ulama-ulama ini, terutama kisah Ibrahim Adham ini, iaitu untuk dia mengisi ilmu dari dada kan. Berkaitan dengan kisah Imam Syafi'i ini, ibu dia dan bapaknya tu boleh kita rujuk dalam kitab imam-imam besar ini kan. Insya-Allah sebenarnya imam-imam besar ini ramai kan yang kita dapat baca ni, contoh imam-imam empat mazhab kita lah, sebenarnya ribuan khazanah lautan ulama-ulama yang hebat ni ya. Masya-Allah kalau kita kaji kehidupan mereka sangatlah hebat. Sebab tu saya sekarang sedang menulis sebuah buku kisah-kisah teladan daripada hadis-hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Saya ambil, saya saring daripada hadis-hadis sahih, saya bukukan, iaitu kisah-kisah daripada yang terdapat dalam hadis-hadis itu. Jadi saya
mintalah kawan-kawan yang contohnya ustaz, doktor yang jadi timbalan PPD Barat Daya ataupun timbalan baru jadi lantik, dia adalah doktor bidang hadis. So saya minta dia tengok takhris hadis, kerana bila kita nak menukilkan hadis, dia kena ada takhris hadis, iaitu kitab apa dia ambil, bab apa, buka surat berapa, kan, dari riwayat kepada siapa. Itu adalah itu. Jadi saya sedang mengumpulkan sekarang ni, kalau tak silap lebih kurang 40 hadis, dah 100 muka surat. Kita sedang mencari syarah hadisnya daripada imam hadis. Kemudian saya jangka dalam 150 muka surat saya boleh terbitlah. Mungkin insya-Allah kalau diizin Allah, kalau ada combo pada tahun ni ataupun kalau grad pada tahun ni, saya tak lancarkan buku tu sekali lah. InsyaAllah doakan mudah-mudahan Allah mudahkan. InsyaAllah. Allah a'lam bissawab. Maaf doktor kalau tak menjawab. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Maksudnya kita setakat ni dulu kita tangguhkan untuk interaksi dengan Ustaz. Kalau tuan-tuan nak berinteraksi lagi saat ni setelah kita tutup boleh lagi, sebab kita masih lagi Google Meet ni kita masih on lagi. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk minta tuan-tuan dan puan untuk siri yang berikutnya, siri 37, iaitu malam besok, tetamu kita ataupun guru kita yang akan bersama kita adalah Ustaz Khairul Anwar bin Haji Musa. Ustaz Haji Khairul Anwar bin Haji Musa. Tuan-tuan kena ikut juga. Jadi Ustaz Khairul Anwar Haji Musa akan bersama kita untuk program yang sama seperti ini, insya-Allah. Jadi sebagai penutup pada program malam ni, saya nak minta Ustaz Muhammad Faisal dan Abu Bakar untuk membacakan doa untuk kami aminkan, insya-Allah. Dengan segala hormat dia dipersilakan Ustaz. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukma wa 'ilma. فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفاهيم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، وبحق مظلوم يا الله، وبحق مظلوم يا الرحمن، وبحق مظلوم يا أرحم الراحمين. ثم رددنا وأسفل السافلين، أردد فعل الخائن إلى فاعله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام وسيء الأسقام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وزواتنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. Amin, amin, amin ya amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillah, kita selesai program kita pada malam ni. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang terus istiqamah untuk bersama dalam program ni. Seperti mana kita tahu, kita memang semua beriltizam untuk menguruskan program ni setiap malam sehingga siri
yang terakhir dia mungkin siri ke 301, iaitu sehingga khatam Al-Quran, insyaAllah. Jadi melibatkan lebih daripada 10 bulan. Wallahualam. Jadi semoga apa yang kita hajatkan, insyaAllah Allah bantu untuk kita mengadakan program ini, insyaAllah. Jadi saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Biswar bin Abu Bakar yang telah sudi menerima undangan saya untuk bersama-sama kita pada malam ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, asalnya setakat ni saja program kita pada malam ni. Kalau tuan-tuan nak sembang lagi, kita berdebat selepas ni. Jadi saya nak tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cik Ibrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada yang nak tunggu, saya nak bagi sedikit doa daripada doa-doa untuk rawatan. Tadi saya tak sempat. Kaitan dengan yang saya belajar daripada Datuk Harundin. Datuk Harundin. Rakam Ustaz, ambil sana. Kalau sekiranya ada tuan-tuan yang tak selera makan, kan? Tak lalu makan. Cuba tuan-tuan tengok surah Al-Fussilat ayat 31 dan 32. Kalau siapa yang tak lalu makan, anak yang tak mau makan nasi, nak apa dan sebagainya, ataupun kita sendiri lalu makan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Ayat Al-Fussilat 31-32. Bagi kita yang ada anak kahwin lama tak dapat anak, kan? Okay, no, ambil. Okey, ataupun Allahumma bihaqqi Maryam wa bihaqqi man unzilat alaihi suratu Maryam khaffif anha ala mahal maqad, kan? Ataupun kiranya tuan-tuan ada mengalami apa-apa kebuntuan, tengok surah Anbiya ayat 30. Anbiya 30. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fabataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Itu yang kalau sekiranya tuan-tuan menghadapi apa-apa kebuntuan, Ataupun boleh juga tuan-tuan baca Lau anzalna, yang ni selalu kita baca surah Al-Hajj ayat 21 hingga 24. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, sampai habis, kan? 21-24. Atau sakit. Saya pernah pergi Kemboja dulu, ada satu orang hamba Allah tercucuk dengan besi ketika dia nak angkat bawa troli ataupun kereta roda 3 dia, bawa lembu korban, tercucuk belakang dia. Kampung tu dengan klinik berpuluh ke beratus, kita tak tahulah, dengan nak dapat rawatan. Alhamdulillah, doa dia bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Siapa boleh rakam, dia rakam. Bismillah 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 3 kali bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kan? Sebelum contohnya ada anak kita sakit sangat, pegang tempat sakit itu, baca bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dengan nama Allah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya daripada kejahatan yang aku alami dan juga aku takuti. Kita doa kepada Allah.
Ataupun kita mata kelabu. Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wa la alaman illa shifa'. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid fasatubsiru wa yubsiru. Saya ada buat kuliah untuk perubatan ni di satu surau di Sungai Petani itu. Surau Bandar Darul Aman. Tapi kalau tuan-tuan nak ajak pergi ke Taman Jawi memang kadang-kadang tak larat. Dah tua. Pernah saya balik sampai rumah pukul 3 pagi. Pergi ngajak di Benak Baru. Masa tu bukan Benak Baru, saya pergi ngajak di mana? Belah Simpang 4. Kan? Letih mengantuk. Letih mengantuk. Tidur dulu, sedang-sedang. Pukul 3 pagi. Kan? Baru sampai rumah. Kan? Sama juga pernah kena ligan dengan orang macam-macam. Ya, tengah malam, kan? Ngajak di Kulim, seorang-seorang dalam sunyi ya. Saya tengok ada orang satu kereta dia ikut belakang dengan 4 orang lelaki. Allah, kita bertawakal pada Allah, kan? Itu semua apa kita pengalaman lah. Bila kita mengajar jauh ni, ada cabaran Allah berikan. Ataupun yang saya baca tadi, ya muallim Ibrahim al-hikmah ta'allimna, tu adalah doa penerang hati untuk kita menuntut ilmu. Kan? Jadi insya-Allah dalam kesempatan yang singkat ni, itulah yang sempat kita berkongsi. Insya-Allah seronok sebenarnya dapat berkongsi dengan tuan-tuan, kerana ilmu ni kalau tak kita ajar orang nanti kita mati hilang. Kita hilang. Jadi kita akan seronok berkongsi. Dan seronok juga kerana hampir setiap malam pun saya berkongsi juga dengan kawan-kawan di tempat-tempat yang lain. Kerana dengan cara macam ni, tak payah nak pergi ke tempat jalan mana-mana, kita duduk di rumah saja. InsyaAllah. InsyaAllah tolongkan doa. Saya baru saja tadi submit saya punya TC PhD. Tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan selesailah pada tahun ni. InsyaAllah. Allahu'alam bissawab. Minta maaf banyak. Tajuk PhD tu apa Ustaz? Oh, tajuk PhD ya. Tajuknya dakwah kepada pemerintah. Dakwah kepada pemerintah, analisis, SWOT analisis, dakwah kepada pemerintah, SWOT analisis, dakwah Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Itu. Berdasarkan tafsiran Al-Quran, berdasarkan Al-Quran. Dakwah kepada pemerintah, SWOT analisis, berdasarkan dakwah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dalam Al-Quran. Itu gitu. Dalam bahasa Arab kan? Jadi saya mengkaji dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu boleh kongsikan nanti. Boleh. Menarik tu kan. Kita SWOT analisis tu masuklah hati lah. Oh, ini orang pakar SWOT. Orang pakar SWOT dah SWOT dah. Tahniah boleh sampai peringkat ni, tahniah lah. Alhamdulillah. InsyaAllah lepas tu. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama.